Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami segala perkara yang memberi manfaat kepada diri kami, dan manfaatkanlah segala ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma amin. Amma ba'd. Hormati Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi dan seluruh jawatankuasa surau istimewa, para ustaz, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan semoga semuanya dalam keadaan sihat tubuh badan, diberikan kekuatan untuk terus melakukan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada hari-hari mulia sepanjang bulan Muharram ini, yang sangat digalakkan kita melakukan amal soleh, khususnya puasa sunat, tuan-tuan, terutamanya pada hari 9 dan 10 Muharram, yang mungkin sekejap lagi kita cerita sikit tentang hari Tasu'a dan hari Ashura. InsyaAllah selepas kuliah sebelum kita akhirkan kuliah, di hujung nanti saya akan sentuh sikit. Juga kita mohon kepada Allah SWT agar Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk sentiasa istiqamah melakukan amal kebaikan, amal ketaatan di jalan Allah SWT, sehinggalah kita dipanggil pulang kembali kepada Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha apa yang kita lakukan, diampunkan dosa kita secara keseluruhannya, serta kita insya-Allah meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita meninggalkan kebaikan yang banyak, amal-amal yang berterusan insya-Allah, yang disambung oleh anak dan zuriat kita nanti insya-Allah. Para jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita meneruskan siri pembacaan kita dalam buku kecil kita yang bertajuk Hisnul Muslim ini, ataupun Perisai Muslim, yang alhamdulillah kita pun telah berada di hujung-hujung kitab, ya.
sepanjang permusafiran ilmu dengan jemaah di sini. Kita baca sikit-sikit, alhamdulillah ya, sampai kita insya-Allah nak khatam dah buku ini. Buku yang menghimpunkan doa dan zikir serta amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil, untuk kita belajar, kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Serta dalam masa yang sama juga kita digalakkan untuk menyebarkan kepada orang lain, paling tidak pun orang dalam rumah kita, isteri dan anak-anak, agar dibiasakan melakukan amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kenapa tuan-tuan? Ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sesiapa yang seperti mana disebut dalam Quranul Karim, sesiapa yang ingin mencintai Allah, dia kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah Taala sebut, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mahu cinta kepada Allah, ikutlah aku, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut dari sudut tutur katanya, ikut dari sudut akhlaknya, tindakannya, segala perkara yang datang daripada Nabi SAW, kita usaha sedaya upaya menelusuri sedekat mungkin jejak baginda Nabi SAW dalam seluruh aspek kehidupan baginda. Justru kata Allah, apabila kita ikut Nabi, Allah akan ampunkan dosa kita, Allah akan sayang dekat kita. Jadi tidak ada jalan lain untuk dapat kasih dan cinta Allah melainkan dengan jalan Nabi SAW. Mana mungkin kita boleh ikut jalan Nabi kalau kita tidak ada ilmu tentang apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Justru usaha kecil kita di sini untuk cuba kita tengok sikit sebanyak apa-apa yang dilakukan oleh Nabi untuk kita belajar, kita ikut. Hatta perkataan ataupun doa sepatah, seringkas mungkin yang akan kita ambil sekejap lagi ni tuan-tuan, yang sikit-sikit saja pun, tetapi bila mana kita niat untuk kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi SAW, insya-Allah kita akan dapat pahala yang besar kerana mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, hari ini kita sambung pada bacaan yang ke-122 pada muka surat 203 yang bersama dengan kita buku ini. Ataupun kalau tuan-tuan baca melalui soft copy PDF tu, tuan-tuan boleh download percuma saja dekat Google ataupun dekat apps tu. Tekan saja Perisai Muslim, nanti tuan-tuan akan dapat tengok buku yang kami sebarkan secara percuma fisabilillah. Di situ muka suratnya saya tak ingat, tapi tuan-tuan cari pada bacaan yang ke-122, bacaan ketika kagum terhadap sesuatu. Baik tuan-tuan, kalau kagum sesuatu, tengok sesuatu pun ada bacaan dia. Jadi orang berilmu, orang beriman, ya, apa-apa yang dia tengok, semuanya dia nak buat macam mana Nabi buat. Dan pastinya apa yang dibuat oleh Nabi itu semuanya ke arah mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, dalam buku kita ini ringkas sangat. Malam ni mesti hafal. Kalau tak hafal jangan balik. Boleh? Ya, ustaz jangan buat macam tu kat kami. InsyaAllah simple je tuan-tuan. Dua patah aja. Kalau tengok benda kagum, kita kata subhanallah. Ada yang tak ngapa? Tak ngapa, teruklah kan. Satu lagi Allahu Akbar. Tuan-tuan, simple, tapi ceritanya panjang. Ada hadis nanti saya baca kepada tuan-tuan. Jadi insya-Allah tujuan buku ni tuan-tuan boleh je baca. Cuma bila kita belajar, kita akan refer balik kepada sumber ambilan asal daripada hadis, ya. Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani, penyusun buku kecil kita ini, juga telah menghasilkan satu kitab yang lebih besar, lebih tebal. Dia himpun balik hadis-hadis Nabi yang dia rujuk, yang doa-doa, bacaan-bacaan ini ada sumber-sumber dia. Lalu dia himpun banyak hadis yang saya tengok serta syarah dia, huraian dia. Yang itulah yang saya jadi tukang baca saja pada tuan-tuan. Tak ada apa pun, ya. Tak ada apa yang baru daripada saya, melainkan kita tambah sikit-sikit apa-apa yang berkaitan dengan kehidupan semasa kita. Yang selebihnya adalah semuanya saya rujuk kepada kitab yang di hadapan saya ini. Baik tuan-tuan dan rahmatullah, dua ungkapan mudah tadi itu ada cerita di sebaliknya. Jadi sebelum itu saya suka sebut bahawa sesungguhnya tuan-tuan, lidah orang beriman ini, dia sentiasa suka sebut yang elok-elok sahaja. Dia cuba elak sebut benda yang tak baik. Salah satu tips ataupun cara untuk lidah ini sebut yang elok-elok ialah banyakkan sebut apa yang Nabi sebut, ya, apa yang Nabi tinggalkan, ungkapan doa, zikir, hatta ungkapan-ungkapan simple macam tadi, simple di lidah tapi besar di sisi Allah SWT, ya. Kalimatan khafifatan 'alal lisan. Ada hadis yang sahih, dua kalimah yang ringan di lidah,
thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman. Tapi berat dua kalimah ini dalam timbangan mizan, dan dua kalimah ini disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang sahih, lalu Nabi sebut ungkapan itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebut dua benda ni simple, tapi dia berat pada timbangan, dikasihi di sisi Ar-Rahman, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ungkapan yang kita nak sebut ini, subhanallah dan Allahu akbar, apabila melihat sesuatu perkara yang mengagumkan kita. Kalau biasa kita tengok, kita akan kata wow, macam tu kan. Itu wow bahasa kita. Boleh juga kata wow, subhanallah. Orang beriman kalau dia biasa sebut benda yang elok, akan terkeluar yang elok-elok lah. Kalau yang tak elok, tuan-tuan tengok zaman orang duk tulis dekat Facebook, orang duk cakap, duk buat dekat TikTok. Macam-macam dia sebut yang tak baik. Kalau nak buat contoh pun rasa segan dekat tuan-tuan. Cukup banyak orang kata apa, lambakan sebutan yang tak baik ni. Zaman sekarang ni orang tengah duk cakap pasal drama. Drama Melayu adalah kalau nak cerita. Tapi kita rasa elok kita cerita yang ni lah daripada cerita drama kan. Kau cerita drama seronok lagi. Ada kadang-kadang suka cerita pasal drama Melayu, pasal kahwin dua ke kahwin tiga ke kan. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah, dekat mana kita nak cerita ni tuan-tuan? Hadis tadi yang menyebut ungkapan Nabi SAW, ada satu kisah yang menarik di sebalik perkara tadi. Ceritanya daripada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd tariqil Madinah wa huwa junubun fanqanastu minhu fadhahaba faghtasala thumma jaa faqala ayna kunta ya Abu Hurairah qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah faqala subhanallah innal muslima la yanjus. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Cerita dia tuan-tuan daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dia kata, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dia, berjalan, tiba-tiba tersempak dengan dia. Dia kata fi ba'd tariqil Madinah, dekat jalan Madinah tu, tiba-tiba Nabi jalan, Nabi tersempak dengan dia. Ketika itu kata Abu Hurairah, dia seganlah. Waktu tu dia dalam keadaan berjunub, dia kata, belum sempat mandi lagi, atas sebab dia rasa, subhanallah, dia rasa malu dengan Nabi. Kehebatan Nabi itu menyebabkan dia rasa macam tak patut aku jumpa Nabi keadaan aku belum bersuci ni. Baik tuan-tuan, lantas dia pun mengelak daripada jumpa dengan Nabi. Dia pun pergi balik dulu, faghtasala thumma jaa, dia mandi dulu, mandi siap-siap, baru pergi balik jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak angkat tangan pun rasa segan, balik dulu mandi. Kemudian Nabi SAW yang rupanya dah perasan pun, dah nampak Abu Hurairah tadi. Bila Abu Hurairah datang balik dekat Nabi, Nabi kata, aina kunta ya Abu Hurairah, kamu pergi mana tadi Abu Hurairah? Tadi elok nak jumpa aku, tiba-tiba kamu macam mengelak nak jumpa. Lalu Abu Hurairah ni tuan-tuan, sahabat yang subhanallah akhlaknya sangat baik, dia terus terang dekat Nabi. Dia tak mengelak-mengelak pun, tuan-tuan nak pusing cerita lain. Dia kata, ya Rasulullah, kuntu junuban. Ya Rasulullah, masa tu aku dalam keadaan masih lagi berjunub, belum sempat mandi lagi, mungkin dia ada urusan keluar cepat waktu tu. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Dia kata, aku tak sukalah kalau aku nak duduk dengan kau ya Rasulullah, jumpa dengan kau dalam keadaan aku belum bersuci lagi. Baik, dekat sini Rasulullah bukan dekat kata kita kagum ni, ungkapan takjub ataupun Rasulullah macam terkejut lah, takkan sampai macam tu sekali. Jadi datangnya cerita doa ni, Nabi start dulu, Nabi kata subhanallah. Macam kita terkejut, takkan macam tu kot. Kita kata tapi Nabi kata subhanallah, maha suci Allah. Kemudian Nabi bagi satu panduan, innal muslima la yanjus. Wahai Abu Hurairah, ketahuilah bahawa sesungguhnya orang Muslim itu dia tidak bernajis. Maksudnya bukan dia tu, walaupun dia belum mandi wajib lagi, dia itu bukan najis pun, cuma belum suci. Maksudnya kalau nak jumpa orang pun tak ada masalah, tak ada masalah. Kalau nak beribadah itu barulah kita kata perlukan kepada bersuci. Baik, satu riwayat yang lain cerita lebih kurang sama.
Cumanya kali ini Nabi panggil dengan ungkapan, selain Nabi sebut Abu Hurairah, Nabi juga kadang-kadang panggil dia ya Abahir. Ya, masuk Abu Hurairah juga tu. Tapi panggilan manja dia juga, ataupun panggilan mesra, ya Abahir. Aina kunta ya Abahir. Ya Rasul, dia kata wahai Abu Hurairah, kamu pergi mana tadi ni? Dan satu riwayat yang lain, lalu dia pun kata dia pergi ke tempat lain tuan-tuan. Kemudian Nabi sebut subhanallah ya Abahir. Kalau tadi riwayat tadi Nabi kata innal muslima, kali ini Nabi sebut innal mu'mina. Dalam riwayat ini sebut sesungguhnya orang beriman itu la yanjus, dia tidak bernajis. Ya, bernajis di sini maksudnya bukanlah dia ni dikira orang yang bernajis walaupun dalam keadaan dia tidak dalam keadaan bersuci tadi. Baik. Kemudian tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, itu yang diceritakan dalam satu riwayat yang lain pula, ceritanya berkaitan dengan situasi macam terkejut juga, ya. Satu riwayat hadis daripada Imam Tirmizi. Hadis ini juga sahih daripada sahabat Nabi yang bernama An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain marra bi syajaratin lil musyrikin yuqalu laha dhatu anwat yu'alliquna 'alayha aslihatahum faqalu ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanallah hadha kama qala qaum Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah walladhi nafsi biyadihi latarkabunna sunnata man kana qablakum. Baik, dalam satu peristiwa yang lain, riwayat Imam Tirmizi, diceritakan daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda keluar pergi ke Hunain, dalam peperangan Hunain, peristiwa yang masyhur, Nabi melalui dengan sahabat dia satu pokok, sebatang pokok yang pokok ini bagi orang musyrikin macam ada something yang istimewa, ya. Pokok ni pokok istimewa, ya, pokok misteri bagi dia orang, yang dikenali dengan nama Zatu Anwat. Nah, tu nama dia, ya. Apa yang peliknya dekat pokok ni, puak-puak ni buat kerja khurafat. Orang musyrikin ni dia buat kerja khurafat dekat pokok tu. Macam kita lah duk tengok tempat-tempat kita kan, ada yang jenis menyembah dekat pokok tu, macam-macam benda dia buat. Macam tu kat orang musyrikin ni. Tuan-tuan, rupanya geng-geng ni kalau sampai dekat pokok tu, yu'alliquna 'alaiha aslihatahum, dia akan gantung dia punya senjata dia, pedang-pedang dia. Nak ambil berkat kot. Kan? Jadi pelik kan, jadi khurafat gitu. Kemudian tuan-tuan, yang peliknya di sini, ketika itu kata para sahabat Nabi, dalam satu riwayat, yang satu lagi riwayat Imam Tabrani sebut lebih jelas, mereka itu baru masuk Islam, maksudnya baru lagi, ya, baru beriman dengan Rasulullah. Maka mereka telah sebut satu ungkapan yang dari sudut akidahnya tak kena, ya. Mereka kata, ya Rasulullah, boleh tak ya Rasulullah kamu buat dekat kami macam mana orang musyrikin ni ada pokok Zatu Anwat, kami nak juga Zatu Anwat untuk kami, jenis pokok yang kami boleh juga ambil manfaat dekat situ. Dia kata ij'al lana Zatu Anwat kama lahum Zatu Anwat, ya Rasulullah jadikan kami Zatu Anwat, pokok yang maksudnya macam ada istimewa tadi untuk kami, macam mana orang musyrikin ada juga pokok yang macam tu. Maksudnya nak follow macam tu juga. Lepas tu tuan-tuan, kita orang Islam pun kadang-kadang ada jenis terikut juga, amalan yang pelik-pelik orang dulu-dulu dah buat, yang datang mana asal usul kita pun tak tahu, ya, yang diwarisi, yang bukan datang daripada Islam, kita pun teringin nak follow yang tu. Dia panggil amalan nenek, untuk nenek moyang hak dulu-dulu. Kalau tak mengaji, kita just ikut je. Nak buat contoh banyak lah, tapi kita fokus cerita ni. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan tengok macam mana Nabi respon. Yang respon ni yang menunjukkan Nabi macam dia panggil kita terkejut, ya. Macam peristiwa tadi, macam Nabi terkejut juga Abu Hurairah dalam situasi tadi. Kali ini Nabi respon dia berkata subhanallah. Jadi macam tu juga tuan, kalau orang cerita pelik dekat kita, kita start dulu subhanallah. Jangan duk hantam dia dulu. Oi, apa hang ni? So orang beriman ni dia tak keluar bukan tu subhanallah. Dia kata macam ni, kalau nak cakap relax bro.
Subhanallah. Kata bro pun subhanallah kat aku. Kan? Jadi subhanallah. Nabi kata subhanallah kama qala Musa. Subhanallah hadza kama qala Musa alaihi salam. Nabi kata subhanallah, apa yang kamu cakap ni macam mana peristiwa yang pernah berlaku kepada Nabi Musa dulu dengan kaum dia yang pernah cakap dekat Nabi Musa. Kaum Nabi Musa dulu pun cakap macam hampa cakap dekat aku ni juga. Dan seperti mana disebut dalam Quran, ya tuan-tuan. Kaum Nabi Musa kata apa? Ya. Mereka menyebut dalam surah Al-A'raf ayat 138, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, kamu jadikanlah kami Tuhan macam mana mereka juga ada Tuhan. Orang yang tidak beriman, mereka ada Tuhan, ada patung yang disembah. Kami pun nak macam tu juga, ya. Kemudian Nabi pun terus Nabi kata, demi yang jiwaku berada di tangannya, kalau kalian berfikiran demikian, kalau kalian mengikut jalan demikian, la tarkabunna sunnata man kana qablakum, kalian akan ikut jalan orang-orang yang tidak beriman yang terdahulu. Maksudnya Nabi pesan, jangan duk ikutlah kalau orang kafir buat macam tu. Kalau dia orang ada benda-benda pelik gitu, kita orang Islam tak payah duk follow. Kita tak perlu ada benda-benda yang macam tu, amalan yang pelik-pelik demikian, ya. Baik tuan-tuan, kalau saya nak kait dengan isu semasa ni, zaman sekarang, ya, kita tengok aliran-aliran yang bawa fahaman, dia kata alam ini ada wali-wali yang jaga, ya, ada kuasa-kuasa besar yang jaga. Jadi tuan-tuan, kita orang awam ni pada pandangan kita tengok Ahlussunnah wal Jamaah yang eloknya, kita tinggalkanlah yang jenis bawa fahaman-fahaman macam tu tuan-tuan, ya. Dia kata ada diwakilkan Rasulullah wakil dekat dia jadi khalifah. Kalau kata Rasulullah nak wakil, lebih baik Rasulullah wakil pada sahabat Nabi yang lebih baik daripada kita yang ke belakang ni. Tapi wujud mutaakhir ini, aliran yang kata dia mimpi directly jumpa dengan Nabi, ataupun tak mimpi pun jumpa face to face, dapat ijazah, Rasulullah kata mau jadi khalifah, kemudian orang lain boleh ikut dengan dia, sehingga kan orang lain cium kaki dia, macam benda pelik-pelik lah. Kalau saya sebut tuan-tuan pun jelas kan. Tapi isu ni kontroversi lah, dia duk main ikut fatwa-fatwa sebahagian tempat. Jadi kita suka sebut pada jemaah masyarakat kita orang awam ni tuan-tuan, kita elak lah, kita elak kita dan family kita daripada terikut fahaman-fahaman macam ni. Kalau nak disenaraikan agak banyak. Jadi tujuan kita sebut tuan-tuan, kerana orang-orang musyrikin, sifat mereka memang mereka jenis gantungkan kepada sesuatu benda yang lain. Maksudnya ada wakil. Mereka mengatakan, jadi Tuhan-Tuhan ini adalah sebagai perantara kami dengan Tuhan kami. Tidak tuan-tuan. Sehingga kan Nabi kita SAW pun, Nabi bukan perantara sebagai Tuhan dengan Allah SWT. Nabi adalah utusan Allah. Nabi semulia-mulia Nabi pun kita tidak angkat. Nabi pun tak ada orang pergi cium kaki dia, pergi sembah dia. Ini dia sudut akidah kalau nak pergi bincang lah. Tapi tuan-tuan, saya sebut sebab mengambil tentang hadis ini. Cukup kalau kita jadikan panduan dalam hidup kita. Jangan cari jalan lain, kita sembah Allah dengan jalan yang tunjuk kalau Rasulullah SAW yang diajar oleh para alim ulama secara jelas, tanpa kita mengambil jalan yang mengelirukan kita. Baik, balik cerita kita ni tadi tuan-tuan, ya. Tadi hadis tadi sebenarnya membawa tentang panduan kepada kita dua situasi. Kalau situasi pertama, Nabi jumpa dengan Abu Hurairah yang dekat belum bersuci. Nabi macam terkejut kenapa Abu Hurairah lari tak nak jumpa Nabi. Nabi kata subhanallah, ya. Dan begitu juga apabila ada sesuatu yang disebut agak pelik oleh di kalangan para sahabat kepada Nabi, itulah satu benda yang Nabi rasa macam tak wajar disebut. Macam orang duk cerita kita benda pelik-pelik, kita jangan terus tempelak dia kata apa engkau ni, ya. Kita subhanallah, subhanallah, tak patut kita buat benda macam ni. Start dulu dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu cantiknya macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita untuk sebut benda-benda yang elok, benda-benda yang baik dalam kehidupan kita. Itu satu tuan-tuan. Baik, satu riwayat lagi cerita tentang situasi yang lain pula. Hadisnya agak panjang tapi kita cuba tengok juga. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata sabbahna Khaybar bukratan fa kharaja ahluha bil masahi falamma basuru bin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu Muhammadun wallahi
محمد والقميص فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. Lafaz Imam Muslim an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar qala fa sallayna indaha salat al-ghada bi ghalasin farakiba Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa rakiba Abu Talha wa ana radifu Abi Talha fa ajra Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fi zuqaqi Khaybar wa inna rukbati latamassu fakhidha Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam wa inhasara al-izaru an fakhidhi Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam wa inni la ara bayada fakhidha Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam falamma dakhala al-qaryata Allahu akbar Qaribas Khaybar. Baik, dalam hadis yang panjang ni tuan-tuan, cerita tentang macam mana Nabi sebut perkataan Allahu Akbar pula ya. Cerita daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata pada satu pagi kami bersama dengan Nabi di Khaybar. Khaybar ni juga tempat perang. Ya. Lalu berkaitan dengan orang Yahudi, kan? Kalau kita ke kota Madinah tuan-tuan, kalau keluar pada kota Madinah, kami juga pernah sampai tempat tersebut. Tidak jauh dari situ kita akan jumpa tempat berlakunya peperangan Khaybar, ya, di kota Yahudi. Diceritakan di sini, kata sahabat Nabi Anas bin Malik, pada waktu pagi, awal pagi kami berada di Khaybar. Penduduk Khaybar keluar, ya, di tanah lapang. Apabila mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata Muhammad, wallahi Muhammad telah sampai demi Allah. Kemudian Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi pun tengok, bila Nabi tengok, Nabi pandang, terus Nabi kata Allahu Akbar. Baik tuan-tuan, bila Nabi nampak satu gerombolan tu, Nabi kata Allahu Akbar Kharibat Khaybar, ya. Nabi kata Khaybar ini akan musnah, ya. Tentu Islam datang untuk membuka kota Khaybar, ya. Jadi itu sebahagian riwayat sebut demikian. Kemudian dalam cerita tu juga ada diceritakan bahawa sahabat-sahabat Nabi, mereka diberikan daging himar. Lalu ada orang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, fanada munadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa rasulahu yanhaniyanikum an luhumil humur fa innaha rijsun. Tuan-tuan, bila mana ada kalangan sahabat bawa daging himar ni selepas mereka berjaya menawan Khaybar itu, dibawa kepada mereka, lantas ada penyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian daripada makan daging himar, kerana dia ada fa'innaha rijsun, kerana dia dianggap najis dan tidak boleh dimakan. Ini ada hukum ni lah, kan? Makan daging himar, daging kaldai. Baik para jemaah dikasihi, poin dia dekat sini nak cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahu Akbar. Maksudnya bila tengok satu benda, mungkin akan wujud di sini at-ta'ajjub, sebut dalam kitab kita ni, doa at-ta'ajjub wal amri sar. Bila melihat satu benda yang mengakibat kita rasa macam ta'ajjub, kagum, terkejut, ataupun satu benda yang menggembirakan kita. Mungkin dalam peristiwa Khaybar tadi tuan-tuan, Rasulullah gembira bila mana umat Islam berjaya. Nabi pun sebut Allahu Akbar. Baik, jadi dua ungkapan yang kita ambil pada malam ini, Subhanallah dan Allahu Akbar. Baik tuan-tuan, jadi saya berhenti takat itu dulu. Sedikit nak sebut tentang hadis berkaitan dengan puasa hari Ashura, sebagai peringatan kepada jemaah, ambil peluang untuk kempen sikit masyarakat kita yang dikasihi untuk puasa hari Ashura. Serta tujuannya sebut malam ni juga kerana esok juga dikenali sebagai hari apa tuan-tuan? Tasu'a. Wait, apa nak dengar nama ni? Tasu'a maksudnya hari 9. Hari 9 dalam bulan Muharram. Adakah sunat puasa hari 9 Muharram? Ya, sunat ya, kerana ada hadis Nabi SAW menyebut demikian. Baik, saya bacakan hadisnya kepada para jemaah dikasihi. Pertamanya kita nak dengar hadis tentang kelebihan ataupun ganjaran puasa hari Ashura. Satu hadis Nabi yang menggabungkan kelebihan puasa hari Arafah dan puasa hari Ashura. Dia berada dalam satu hadis. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Cerita dia tuan-tuan, Nabi apabila ditanya tentang kelebihan puasa ni, Nabi kata, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah, wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah,
puasa hari Arafah, aku mengharapkan Allah mengampunkan dosa tahun yang terdahulu dan setahun yang ke depan. 2 tahun pengampunan. Jadi kita dah pernah sebut dulu surah Al-Mu'min juga, puasa hari Arafah yang dah lepas pun, Zulhijjah yang lalu. Berapa hari tuan-tuan? Berapa Zulhijjah? 9 ke 10 tuan? Dah confused tak? 9. Ingat tuan-tuan, kalau hari Arafah dia 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah tu dah hari raya. Kan? 9 Zulhijjah adalah hari Arafah dan disunatkan puasa. Pahalanya 2 tahun pengampunan. Baik, tak apa tu kita cerita dah dulu. Dalam hadis yang sama juga Nabi sebut puasa hari Ashura. Kenapa nama Ashura? Tuan-tuan tengok dalam bahasa Arab, kalau kira 1 sampai 10, wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Asyarah 10, 10 ya. Yang ke 10 dia panggil Ashura. Ni Arabic yang grammar lah. Jadi puasa hari yang ke 10 dalam bulan Muharram, kata Nabi, aku mengharapkan Allah mengampunkan dosa setahun yang terdahulu. Baik, bahasa mudahnya tuan-tuan, kerja sehari, dia punya gaji setahun. Puasa satu hari, ganjaran pahala pengampunan di sisi Allah setahun. Allahu Akbar. Nak cari mana orang boleh buat macam ni? Company mana boleh bagi? Tak ada tuan-tuan. Kerja satu hari, dia punya gaji setahun, bahasa mudah kita, ya. Puasa satu hari, pengampunan setahun di sisi Allah SWT. Kata Syekh As-Salih Al-Munajjid yang menulis tulisan ini, artikel ini saya bacakan kepada tuan-tuan. Dia kata, wa hadza min fadlillah alaina. Ini satu kelebihan yang Allah bagi pada kita. An a'tana bi siyamin wahidin, dengan hanya puasa satu hari, takfiru zunubi sanatin kamilah. Allah menghapuskan dosa setahun yang terdahulu. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Maha Agung, Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha memiliki ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu cerita dia tuan-tuan. Kemudian kita nak tengok juga kenapa Nabi puasa pada hari Ashura. Ada sebab dia, ada sejarah dia, ya. Dan satu hadis riwayat Imam Bukhari, dia ceritakan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saya terjemah tu sebenarnya. Ketika mana Nabi SAW sampai ke bumi Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi, mereka berpuasa pada hari Ashura. Sejarahnya orang Yahudi dah start dulu dah. Baik. Lalu Nabi tanya kepada sahabat, "Ma hadza?" Mereka ni buat apa ni puasa hari 10 ni? Lalu sahabat jawab, "Hadza yaumun salihun, hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduhim fasamahu Musa." Hari ini, hari 10 ini adalah hari yang sangat besar, hari yang mulia, hari yang elok. Pada hari ini sejarahnya Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaum dia daripada Fir'aun laknatullah, ya. Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya, tuan-tuan. Lalu Nabi pun kata, Nabi respon, ana ahaq bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Nabi kata, kalau macam tu sebenarnya kita lagi berhak, aku lagi berhak ke atas Nabi Musa. Dari sudut Nabi kan membawa satu risalah tauhid yang sama, ya. Dan Nabi kata aku lebih berhak daripada mereka dan kita lebih berhak umat Islam seluruhnya. Lantas Nabi pun mengarahkan, menyuruh sahabat-sahabat pun berpuasa. Itu sejarah dia. Baik tuan-tuan, cumanya ceritanya macam mana mari yang puasa hari 9 ni, Tasu'a. Kata tadi saya kata wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah. Tis'atun 9, Tasu'a hari yang ke-9. Dia panggil dia punya wazan dia ataupun timbangan dia Ashura, Tasu'a. Baik. Jadi kisahnya tuan-tuan, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga, riwayat Imam Muslim. Ceritanya ketika mana Nabi SAW berpuasa pada hari Ashura ni, Nabi telah pun menyuruh sahabat-sahabat pun berpuasa. Cumanya ada di kalangan sahabat yang lain datang jumpa Nabi. Mereka kata, "Ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wa an-nasara." Ya Rasulullah, hari yang kita duk puasa ni, hari yang diagungkan juga oleh Yahudi dan Nasara. So macam sahabat dia, orang panggil apa, dia trigger, kenapa kita lebih kurang sama duk buat amalan puak-puak ni juga, ya. Macam itulah lebih kurang nak bagi kita mudah faham tuan. Nabi pun kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi bagi tahu kepada para sahabat bahawa kita ni seboleh-bolehnya elak untuk bagi sama, ya.
Lalu Nabi kata fa iza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Qala falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kalau begitu tahun depan insya-Allah. Dalam hadis Nabi sebut insya-Allah. Baik tuan-tuan, Nabi ajar kita sesuatu benda yang nak buat ke depan, adabnya kena kata apa? Insya-Allah, dengan izin Allah. Bukan kata confirm aku nak buat ni. Confirm pun semuanya terikat dengan ketetapan Allah. Jadi jangan kita kata kita nak buat sesuatu melainkan kita sebut insya-Allah. Wala taqulanna inni fa'ilun zalika ghadan illa ay yasha Allah. Sebut dalam surah Kahfi. Jangan kamu kata nak buat esok ni sesuatu perkara melainkan kamu lapik ayat kamu ikatkan dia dengan keizinan Allah, melainkan dengan izin Allah. Baik. Nabi pun kata insya-Allah tahun depan kita akan puasa hari 9. Dengan matlamat kata Imam Nawawi, tuan-tuan, dengan sebab hikmahnya ialah Nabi nak mukhalafatul Yahud, menyalahi ataupun berbeza dengan amalan orang Yahudi ni seboleh-bolehnya, ya. Namun dalam hadis juga sebut, kata Ibnu Abbas, tak sempat masuk tahun yang berikutnya Allah telah mengambil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita wafat. Jadi tak sempat Nabi puasa hari yang 9. Namun demikian kata ulama, ya, kata Imam Syafi'i, imam mazhab kita, ya, dan Imam Ahmad, beberapa ulama yang lain juga sebut yustahabbu saumut tasi' wal 'ashir jami'an. Disunatkan puasa hari 9 dan hari 10 sama-sama disunatkan, ya. Sebab apa? Kerana li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shama al-'ashir wa nawasiyama at-tasi'. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari 10 dan baginda telah pun berniat, ya, bercita-cita untuk berpuasa hari yang ke-9. Justru di sini dia kata wa ala hadza fa siyamu asyura ala maratib. Justru puasa hari Asyura ini ataupun puasa sunat dalam bulan Muharram ini ada dia punya martabat dia. Adnaha, serendah-rendahnya kalau tak dapat pun dia kata ayyusama wahdah, puasa satu hari iaitu 10 Muharram. Baik tuan, which is bila? Hari Isnin. Alhamdulillah. Puasa kena pula dengan hari Isnin. So kita set siap-siap dalam kalender kita. Kita kempen, tuan-tuan, untuk family kita juga, masyarakat kita. Tuan-tuan, macam mana orang belum masuk lagi 31 Ogos nak merdeka, dah kempen kan, macam-macam kempen tu ada. Jadi kita pun nak macam tu juga. Bahkan itu lebih patut kita buat kerana kita sayang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah lain, amal sunat lain kita tak mampu buat, seboleh-bolehnya puasa ni kita cubalah. Nak puasa banyak-banyak Isnin Khamis, kadang tak larat, tak mampu. Puasa hari putih tak dapat. Jadi kita cuba cari yang hari-hari besar ni, sekali-sekala cuba puasa tengok. Orang kata kalau 30 Ramadan boleh, takkan satu hari ni tak boleh kan? Kadang benda ni kena paksa tuan-tuan. Kena paksa diri. Ajak orang rumah puasa sama-sama insya-Allah. Jadi dia kata serendah-rendahnya kalau paling tak dapat pun puasa satu hari 10 Muharram tu, hari Isnin nanti insya-Allah. Wa fawqahu, dan level yang tinggi sikit ialah dia kata ayyusamat tasi' ma'ahu. Elok kalau kita combine kan, kita gabung dengan hari 9 dan 10, Tasu'a dengan Asyura, iaitulah bermulanya esok ni, esok 9 Muharram. Allah Akbar Ustaz, saya dah dapat dah undangan hari kahwin kenduri. Tak apalah nak buat macam mana kan tuan-tuan. Tapi hari Isnin rasanya tak ada orang buat kenduri kahwin kot. InsyaAllah. Gastrik pula Ustaz. Tak apalah. Dia sampai sudah kita pun tak dan kan. Tak apa, ikut kita. Benda ni bukan orang kata Ustaz sunat pun takkan ni, betul. So saya nak bagi kaedah pada tuan-tuan dari sudut hukum. Kalau kita belajar bab hukum, apa definisi sunnah? Sunnah dari sudut amalan kita panggil yusabu fa'iluha, diberi pahala orang buat, wala yu'aqabu tarikuha, tidak diberi dosa ataupun tidak diiqab, tidak diseksa orang yang tak buat. Maksudnya benda sunat, buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa, orang kata tak ada masalah apa-apa. Itu dari sudut definisi hukum. Tapi dari sudut definisi motivasi ibadah, tuan-tuan pegang ni, kita nak kata buat dapat pahala, tinggal rugi besar. Macam tu. Buat dapat pahala, tinggal rugi besar. Tahun depan tak tentu ya aku hidup. Tuan-tuan, buat dapat pahala, tinggal rugi besar. Jadi kita pergi Allahu Akbar, takkan tak nak ambil, tak nak grab 1 tahun punya pengampunan ni.
Baik tuan, azan baik saya, jadi yang tu kita nak kempen tuan. Jadi martabat yang paling tinggi kata Syekh, yang tertinggi ialah 10 puasa, mula 9, 10, kemudian kita tambah hari-hari sepanjang Muharram, kan digalakkan sepanjang Muharram kita puasa, Isnin, Khamisnya, hari putihnya, itu yang terbaik. Baik tuan-tuan, jadi ya Allah saksikan bahawa pada hari ini saya dah sampaikan kepada masyarakat yang saya sayang dan kasih untuk sama-sama kita beramal ibadah. Akhirnya tuan-tuan, sikit lagi kalau boleh dengan izin, kata ulama, adakah diampunkan dosa besar sekali? Baik, persoalan ya, saya ringkaskan. Kata Imam Nawawi dan para ulama, banyak ulama yang lain menyebut diampunkan dosa kecil sahaja, namun dosa besar ini tuan-tuan perlukan kepada taubat nasuha. Kalau main judi, berzina, minum arak, tinggal solat, na'udzubillah min zalik, ini kena minta ampun banyak-banyak pada Allah SWT. Tak cukup dengan sekadar puasa. Namun mudah-mudahan dia kata, kalaulah dapat kita puasa ni, moga-moga yang besar-besar tadi Allah akan kurangkan dosanya dengan izin Allah SWT. Ya, kalau tak ada dosa, Allah akan angkat ganjaran kita. Jadi kita duduk muhasabah, kita semua tidak ada yang mengatakan bahawa kita tidak ada dosa, semua kita banyak dosa dengan Allah SWT. Moga-moga dengan amalan kita yang pendek ini, kita akan diampun, yang ringkas, yang hanya 1 hari saja, Allah beri ganjaran pengampunan dosa kepada kita sepanjang tahun yang lalu, insya-Allah. Kerana itu dulu tuan-tuan, mohon maaf tersalah silap tutur kata sebagainya. Tidak ada tujuan lain melainkan untuk kita kempen masyarakat kita untuk buat apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kerana itu dulu kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masih banyak atas perhatian jemaah sekalian. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.